Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengizinkan kita untuk bersama dalam majlis dialog pada malam ini. Saya hanya mengambil kesempatan ringkas pertamanya untuk mengucapkan ribuan terima kasih pada Yang Berhormat Datuk Husam yang telah sudi dan sanggup serta berani untuk datang ke majlis ini pada malam ini. Penghargaan khusus saya berikan pada Datuk Husam yang saya hubungi dia selepas daripada dia sembuh baru ini dan nyatakan untuk buat dialog bersama rakyat Kelantan, terus dia sanggup. Alhamdulillah. Dan juga kepada Yang Berhormat Moderator, Yang Berhormat Zaki, dan terima kasih khusus juga kepada Presiden dan juga Ahli Kuasa Kelab Suara Muda yang telah memberikan kepada kita keizinan Dewan ini. Yang mau minta maaf banyak pada adik kakak sekalian. Ini sahaja Dewan yang sanggup untuk berikan kebenaran untuk kita buat dialog pada malam ini. Dan itu pun saya difahamkan terdapat tekanan-tekanan yang tidak sepatutnya berlaku di negeri Kelantan terhadap pemilik dan juga penguasa suara muda ini. Untuk saya sebagai ahli Parlimen Kubang Krian, ahli Parlimen PAS, saya masih lagi PAS, dan saya menganjurkan dialog ini pun adalah untuk rakyat Kelantan, untuk kita berikan peluang pada tuan-tuan, puan-puan bersemuka dan berdialog dengan Datuk Husam, ahli Dewan Undangan Negeri PAS Salo, bukan ahli amanah, bukan ahli PAN, bukan ahli UMNO. PAS Salo pun masih lagi ada di sana keraguan, masih lagi di sana ada kacau ganggu yang sepatutnya tidak berlaku. Dan saya mengucapkan ribuan terima kasih setinggi-tingginya kepada tuan-tuan dan puan-puan yang telah sudi menghadirkan diri ke majlis kita pada malam ini. Dan insya-Allah saya mengharapkan kita boleh berdialog dalam suasana walaupun agak sesak, tapi kita boleh berdialog dalam suasana yang tenang, suasana yang baik untuk kita mendengar pandangan-pandangan daripada Yang Berhormat Datuk Husam nanti, insya-Allah. Dan kalau tuan-tuan mengenali saya, majlis-majlis seumpama ini kita biasa buat dah dulu, tapi lama dah kita tak buat. Dan baru ni pun sebenarnya sebelum Datuk Husam saya telah berusaha untuk memanggil Dr. Mahathir, tapi dia tidak sanggup lagi memberikan tarikh untuk datang ke Kelantan. InsyaAllah kalau ada masa ada rezeki kita boleh bertemu dengan dia selepas pada ni. Dan kalau diizinkan CD dialog ini saya akan cuba buat selepas daripada ini, boleh jadi dengan wakil parti-parti yang lain, sama ada PKR, sama ada BAP, sama ada UMNO, sama ada dengan PAS, Amanah dan sebagainya. Selagi mana kita diberikan ruang untuk sama-sama kita menikmati proses demokrasi yang matang ini, saya rasakan ini adalah satu benda yang biasa sahaja bagi kita. Kita boleh dengar pandangan-pandangan yang berbeza daripada orang lain, kita juga boleh menilai, dan tuan-tuanlah yang akan memilih yang mana yang baik, yang mana yang tidak baik, dan insya-Allah kita akan mendapat sesuatu faedah bagi kehidupan kita, insya-Allah. Sekali lagi saya ucap terima kasih banyak kepada tuan-tuan, pada ahli-ahli panel kita. Semoga majlis kita berjalan dengan baik dan lancar. Siru ala barakatillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada Yang Berhormat Ustaz Haji Ahmad Baihaqi Atikullah, ahli Parlimen Kubang Krian selaku pengarah program Majlis Dialog Demo Tanya Amal Jawab pada malam ini. Seterusnya, majlis menjemput dan persilakan Yang Berhormat Datuk Haji Husam bin Musa. Maafkan saya. Majlis menjemput menyerahkan program pada malam ini kepada moderator jemputan Yang Berhormat Haji Muhammad Zaki bin Ibrahim Adun Kelaburan. Dijemput dan dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq lizhirahu 'ala ad-din kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang dikasihi saudara pengerusi, yang dikasihi dan dihormati ahli panel jemputan kita pada malam ini, yang berhormat Datuk Haji Hussam Musa, yang berhormat Ustaz Baihaqi Atiqullah selaku penganjur ahli parlimen Kubang Krian, seterusnya tuan-tuan, puan-puan, muslimin muslimat adik kakak yang dikasihi sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Pertamanya kita mengatur syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala pada malam ini kita dapat bersama-sama dalam majlis dialog demo tanya kawal jawab. Insya-Allah kita mengemukakan ahli panel yang berhormat Datuk Haji Hussam Musa, ahli Dewan Undangan Negeri Salar, untuk sama-sama kita mendengar penjelasan, pencerahan yang berkaitan dengan perkara semasa yang berlegar dalam negeri Kelantan dan juga dalam dunia politik yang ada pada masa sekarang ini, yang sebahagiannya menjadi tanda tanya kepada kita sama ada berada dalam dewan ini ataupun berada di luar dewan sana, supaya insya-Allah sedikit sebanyak melalui majlis yang sama-sama kita hadiri pada malam ini boleh memberi satu pencerahan kepada kita. Kita bersemuka sendiri dengan Berhormat Datuk Haji Hussam Musa, kita tanya apa sahaja perkara yang mungkin terbuku di hati kita yang berkaitan dengan isu yang berlaku, terutamanya apa yang pernah disebut ataupun dikemukakan oleh Yang Berhormat Datuk Haji Hussam dalam media sosial yang ada, ataupun surat-surat yang telah dikirim kepada pihak-pihak tertentu untuk mendapat penjelasan berkenaan dengan perkara ini. Jadi untuk round pertama ini saya nak mendapat penjelasan daripada Yang Berhormat Datuk Haji Hussam berkenaan dengan sikap yang diambil oleh Yang Berhormat Datuk dengan menggunakan media untuk memberi penerangan ataupun untuk bertanya dengan pihak tertentu berkaitan dengan isu semasa ini. Sama ada berkaitan dengan isu balak dalam pembinaan lebuh raya rakyat, isu berkaitan dengan Kompleks Perkayuan Kelantan KPK, isu yang berkaitan dengan tunggakan gaji kaki tangan ataupun guru-guru Yayasan Islam Kelantan, ataupun apa saja isu. Apakah sikap yang diambil oleh Datuk dengan mengirim surat ataupun dengan menggunakan media ini mendapat respon yang baik daripada pihak kerajaan negeri ataupun pihak tertentu dalam usaha kita untuk mendapat pencerahan bagi kebaikan rakyat dan juga kebajikan pihak-pihak tertentu yang terlibat dalam isu ini. Dengan segala hormatnya, Yang Berhormat Datuk dipersilakan. Berhormat pengerusi, saya mohon untuk berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi ala kulli hal. Saya mengucapkan puji dan syukur pada Allah SWT atas semua perkara dan keadaan dengan sebaik-baik dan sebanyak-banyak pujian. Wassalatu wassalamu ala al-Mustafa Sayyidina wa Habibina Maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ihi ila yaumiddin. Tak lupa salam dan kasih yang berpanjangan dari kita semua kepada pengikat kesatuan hati kita dengan risalah nubuwahnya, yaitu Al-Mustafa, Nabi yang terpilih, Al-Mujtaba, Al-Murtada, Sayyidina Muhammad, dan semua ahli keluarga dan sahabatnya dan para pengikutnya, termasuk kita semua jika kita adalah pengikut baginda. Yang berhormat pengerusi majlis, saya lebih dulu ucap tahniah pada Yang Berhormat ya, kerana sudi jadi pengerusi kepada majlis saya. Tahniah juga kepada Yang Berhormat Baihaqi kerana berani menganjurkan program ini.
Maklumlah saya adalah orang terbuang. Dalam negeri saya sendiri. Saya ucap terima kasih kepada pengurusan dan Tuan Punya Dewan ini yang sudi mengizinkan majlis ini berjalan. Kalau stadium Bukit Merbau dah siap, mungkin kita boleh buat di sana. Ya. Tapi yang ada hanyalah Dewan ini pada malam ini. Sebelum saya menjawab soalan yang berhormat tadi, izinkan saya memberikan sedikit mukaddimah supaya position kita ini difahami oleh para hadirin dan hadirat. Kita hadir di sini, saya khususnya adalah memenuhi tanggungjawab sebagai Muslim atas kapasiti kedudukan saya sebagai ahli yang berhormat yang dipilih oleh rakyat. Dan sebagai seorang Muslim dan ahli parti yang cintakan perjuangan Islam untuk melihat PAS berjaya menerajui Malaysia pada masa akan datang. Berdasarkan kepada bai'ah kita, semua ahli PAS sentiasa hadir dalam usrah, tamrin, perjumpaan. Dan kita semua berbai'ah di akhir perjumpaan kita. Sebagaimana yang telah dilakukan oleh para sahabat ni yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, suratul Asr wal Asr. Innal insana lafi khusrin illa allazina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Tegur menegur dan nasihat menasihati itu tanggungjawab kita. Tanggungjawab yang asasi. Dan didahulukan dengan amanu, keimanan kita. Bila kita beriman dengan syurga, maka kita mencari jalan bagaimana mencapai syurga. Bila kita beriman dengan neraka, kita mencari jalan bagaimana menghindari neraka. Beriman dengan mahsyar dan soal jawabnya, kita semua tahu. Tiap-tiap Bani Adam tidak akan melepasi mahsyar kecuali mereka dihisab. Dan kita berdoa dengan Allah SWT, Allahumma hasibni hisaban yasira. Ya Allah, Engkau hisablah aku dengan penghisapan yang mudah. Apakah yang akan dihisab? Yang akan dihisab adalah tanggungjawab dan kewajipan kamu di muka bumi dulu. Dalam konteks bernegara, di antaranya adalah bagaimana menguruskan hasil mahsul negara tersebut. Wa fi amwalihim hakkum ma'lum lis-sa'ili wal mahrum. Dalam harta orang kaya itu ada hak yang maklum yang telah diketahui. Itu orang kaya. Apatah lagi harta negara. Harta orang kaya adalah harta dirinya sendiri. Dia buat rumah batu, dia jadi kaya. Dalam keadaan dia kaya kerana harta yang dia sendiri cari, dan Allah menggunakan kalimat fi amwalihim. Allah tak kata itu harta Allah, itu harta dia, harta mereka. Orang kaya yang mencari kekayaan dengan titik peluhnya sendiri. Hakum maklum, ada hak kepada orang miskin. Ada hak pada yang menderita. Ada hak pada anak yatim. Ada hak pada yang sakit, yang melarat. Apatah lagi harta negara. Harta negeri. Dia bukan kepunyaan seorang si Anu bin si Anu. Si Anu bin si Anu boleh menjadi kaya, raya dengan usahanya sendiri yang tidak melibatkan hak rakyat. Kalau melibatkan hak rakyat, ada ayat yang lain, kaila yakuna dulatan bainal aghniya. Maafkan saya. Supaya pembesar kita boleh faham dan ingat. Ini usrah yang kita tambrinkan kepada diri kita. Jangan apabila kuasa itu ada di tangan kamu, kekayaan itu hanya untuk si pembalak sekian-sekian. Kerana ini harta ummah, harta negara, harta rakyat jelata. Dan mereka bila mati akan bangun di padang mahsyar, akan menyoal Zaki, Husam, Baihaqi.
2 tahun setengah saya mengizinkan kerajaan ini berjalan dengan saya tidak mengungkitkan apa-apa. Walaupun dari hari pertama saya tidak dalam kerajaan, saya telah dianggap sebagai musuh. Kata-kata yang dilemparkan kepada saya, ungkapan-ungkapan oleh orang-orang besar, Husam is finished. Saya terima. Tidak ada masalah. Biarkan saya ada satu laluan keluar daripada kewajipan ini. Anda semua boleh menikmati kehidupan Anda dengan sesuka hati Anda. Tetapi saya adalah satu daripada Adun PAS yang telah berjaya membentuk kerajaan dengan 11 esko yang ada pada hari ini. Keputusan esko itu tetap akan dipersoalkan di padang mahsyar, dan Husam adalah sebahagian daripada yang akan dipersoalkan. Ini masalah saya. Ini masalah saya. Kalau esok saya dibiarkan keluar tidak lagi menjadi Adun Salur, silakan. Tetapi undang-undang negara kita kata kalau letak jawatan 3 tahun tak boleh bertanding. Bukan nak bertanding sangat, tapi takut-takut negara satu hari memerlukan orang hodoh seperti saya, orang jahat seperti saya, orang hina seperti saya. Negara memerlukan pada waktu itu menjadi kewajipan saya juga untuk membetulkan negara bersama-sama orang yang lain. Dalam keadaan kita tahu negara kita begitu kritikal pada hari ini. Kalau ada satu cara esok saya tidak lagi sebahagian daripada tanggungjawab berkerajaan, alhamdulillah. 2 tahun setengah saya biarkan. Bila saya mula bangun dalam tajuk yang terakhir ini, dalam 2 bulan setengah yang lepas, dalam isu ulusan, tuan-tuan tahu saya sakit. Sekarang pun saya belum sembuh. Tuan-tuan tahu saya telah menderita sakit. Tengah saya sakit, penghinaan itu dilakukan, fitnah itu dilakukan, tuduhan jahat itu dilakukan. Sebelum saya berdiri 18 hari bulan Julai, 13 hari bulan Julai kalau tak silap saya WhatsAppkan dalam grup pimpinan PAS Kelantan, Menteri Besar, Esko, TMB semua ada dalam tu. Saya katakan, tolonglah saya menjelaskan tuduhan. Saya telah mencuri kayu balak di hutan simpan Ulusat dan laluan lebuh raya itu telah menjadi hak saya. Saya telah mengambil kekayaan daripada laluan itu. Saya minta rakan-rakan saya bangun membantu saya. 7 hari kemudian tak ada apa-apa jawapan. Hanya ada satu orang. Kesian Datuk. Itu pun saya kata terima kasih. Ada juga satu hamba Allah yang kata pada saya, kesian Datuk. Ini semua rakan saya, teman saya ni, ahli usrah saya, yang berkata, akhukum fillah, aku saudara kamu di jalan Allah ini. Saya tulis surat pada pengerusi Jawatan Kuasa Kerja Raya. Saya melawat tempat tersebut. SPRM telah membuat kenyataan akhbar. Terima kasih saya ucap pada SPRM. 5 kawasan tersebut telah gondol kerana dicuri. Lebih kurang 150 ekar. Apa tindakan yang kerajaan buat sekarang? 5 kawasan itu telah digondolkan secara haram. Bu Ulusat di Macang saja, dekat dengan bandar, dekat dengan jalan. Tu pun ada orang kita yang mencuri harta rakyat jelata. Di mana Husam? Allah akan bertanya saya, di mana kamu Husam? Apa yang kamu takut? Tak boleh jadi calon. Dipecat daripada PAS. Dihina. Saya telah mengalami semua penghinaan tersebut. Saya telah mengalami semua fitnah-fitnah yang tidak berhenti sampai hari ini. Dewan Muslimat PAS Pulau Pinang menyiarkan satu rencana oleh RPK, Raja Petra Kamarudin. Saya telah meminda minit mesyuarat Esko kerana meluluskan kawasan Balak kepada 2 tokoh DAP. Muslimat, bukan jantan. Muslimat. Patut dia lebih takut pada api neraka lebih daripada orang jantan. PAS. La haula wala quwata illa billah. PAS. Kalau wanita UMNO, saya tak kisah. Muslimat PAS.
Apakah pendirian Dewan Ulama pada fitnah ini? Tidak ada siapa yang mengatakan simpati pada saya. Hatta bila saya terima ugutan, tak ada saya terima SMS daripada siapa-siapa. Yang telefon saya Lim Gan Eng. Pagi lepas subuh. Usam, are you safe? Apa pula Cina DB ni? Thank you. Pimpinan lain, saya bukan nak mengodoh, tapi saya nak suruh tuan-tuan faham kedudukan saya. Saya telah begitu berdosa, bukan hari ini. Dah 2 tahun lebih. Dan sebelum itu, siapakah yang bersama dengan saya? Bila tengok Wabi Zaki ada, alhamdulillah, lega. Ada jugalah seorang wakil rakyat yang berani sikit. Ada lagi yang bermak saya tak nafikan. Mungkin duduk belakang Dewan tak muat, tak boleh masuk. Tapi memberi kesegaran. Baik, balik pada soalan yang berhormat tadi. Minta maaf yang berhormat, saya lengah sikit. Soalannya ialah kenapa saya menegur? Ya, sebahagian saya telah jawab. Apakah kata-kata Saidina Abu Bakar ketika dia mula dilantik jadi khalifah? Kan dulu kita selalu dengar dalam ceramah. Para presiden kita selalu baca. Selalu berikan kata-kata Saidina Abu Bakar. Fa in ahsantu fa'inuni wa in asa'tu faqawwimuni. Kalau saya benar, sokong saya. Kalau saya salah, itu Abu Bakar yang dijamin syurga. Fa in wa in asa'tu, kalau saya tersalah, faqawwimuni, betulkan saya. Tegur saya. Teguran sebenarnya boleh menguatkan parti, boleh menguatkan kerajaan. Kalau kerajaan ulah dia dengan cara yang positif, jawab balik persoalan saya, dia akan jadi kuat. Dan bahkan saya masih positif. Kalau kata Datuk Mat Yaakob sebagai Menteri Besar, dia akan jadi kuat bila dia ambil teguran saya untuk balance keadaan dalam kerajaan. Saya tak nak cerita lebih dalam kerajaan macam mana. Tetapi saya yakin Datuk Mat Yaakob tidaklah sepenuhnya nak ikut orang lain dalam keputusan-keputusan itu. Saya tak nak sebut siapa-siapa. Contoh-contoh saya tak nak sebut. Kalau Datuk Mat Yaakob boleh ambil kesempatan itu, dia jadi kuat. Dia boleh guna hujah saya. Takut kau Ustaz. Ingat kau Ustaz. Ustaz sekarang bedah kita. Jadi dengan sendirinya kerajaan ada orang panggil tenaga untuk membetulkan kerajaan. Dan saya ucap terima kasih pada Datin, isteri MB. Dia SMS isteri saya malam ini untuk berkongsi masalah apabila kita terima ugutan. Ini satu contoh yang baik. Ya. Jadi kesimpulan pada round ini, saya datang dan berdiri bukan untuk runtuhkan kerajaan saya. Ini kerajaan saya. Sebahagian daripada esko-esko hari ini adalah adik-adik saya yang tak reti apa-apa masa kita membentuk kerajaan ini tahun 90. Saya lebih kasih pada kerajaan ini daripada anda semua. Saya yang lebih layak untuk sayangkan kerajaan ini daripada anda semua. Tetapi sayang saya bukan dengan cara membiarkan anda mengkhianati amanah. Kerana Saidina Abu Bakar kata, as-sidqu amanah wal kazib khianah. Berkata benar adalah amanah. Berbohong adalah pengkhianatan. Ini Saidina Abu Bakar kata. Jadi itulah mukaddimah saya. Kenapa saya berdiri pada hari ini? Kerana sayangkan kerajaan saya, takutkan kepada hari akhirat dan soal jawabnya. Kita nak kerajaan kita berjalan di atas asas dan dasar yang telah diletakkan oleh Tuk Guru Ni Aziz yang telah meninggal baru dalam 4-5 bulan sekian. Terima kasih kepada Yang Berhormat di atas pencerahan berkenaan dengan apa yang telah diambil tindakan sebelum daripada ini. Mudah-mudahan boleh memberi suatu kefahaman kepada kita terhadap sikap yang telah diambil oleh Yang Berhormat Datuk sebentar tadi. Maaf, ada gangguan sikit. Motosikal DAX 1472 bunyi alarm mengganggu orang lain. Terima kasih. Yang Berhormat Datuk,
respon daripada pihak kerajaan. Kita tengok ada di kalangan pimpinan menyebut apa yang disebut oleh Yang Berhormat Datuk dalam isu yang berkaitan dengan pentadbiran kerajaan negeri merupakan satu fitnah. Mana kalau fitnah ni benda tak betul lah. Apa yang disebut oleh Datuk dalam isu-isu tertentu berkaitan dengan kerajaan ni satu fitnah dan boleh memberi suatu kefahaman yang tidak jelas kepada rakyat. Bagi pimpinan ini, mereka menyebut fitnah terhadap kerajaan yang mahu mendaulatkan Islam ianya satu suasana yang tidak betul kerana dia mengelirukan orang ramai. Rahsia kerajaan, dia kata, merupakan satu amanah yang tidak boleh disebar sesuka hati. Bagi sebahagian daripada pimpinan negeri menyebut apa yang disebut oleh Datuk itu satu fitnah. Bila fitnah tak betul, maka dia sebut ini merupakan satu kesalahan. Adakah benda tu bagi kita lah, bagi Yang Berhormat Datuk, ianya satu benda yang tidak betul yang kita kemukakan kepada rakyat, ataupun respon kerajaannya terhadap apa yang disebut ni adakah bertepatan dengan fakta yang Datuk kemukakan kepada kerajaan? Silakan. Baik, Yang Berhormat, saya tak pasti pimpinan mana yang kata fitnah tu. Saya setakat yang saya nak tahulah ya, tak ada pemimpin yang kata fitnah tu. Pencacai mungkin adalah ya, cyber troopers ya. Jadi kalau kita tengok satu-satu isu dulu ya, Ulusat disahkan oleh SPRM berlakunya pembalakan haram. Kalau saya tak bangkit, mungkin orang tak sedar pun. Tapi lepas SPRM ambil tindakan, adakah kerajaan bertindak? Adakah syarikat tersebut didenda? Kita tak dengar. Isu KPK ni dua perkara. Dulu saya diam isu KPK kerana saya ingat kesilapan boleh tidak menjadi masalah. Kalau orang tu tersilap, dia betulkan balik, Islam mengizinkan. Tapi kalau diulang-ulang, itu ada niat yang lain. Ya. Baik, dalam isu KPK dua isu yang saya bangkitkan. 20,000 ekar yang kita dedikasikan untuk dana perumahan rakyat Kelantan. Ya. Anggaran kita kalau 3,000 satu ekar 60 juta. Paling tidak kalau 2,000 satu ekar 40 juta. Ini akan ditebang habis kerana tanah ini akan dibuat ladang. Dan berdasarkan rekod mahkamah dalam kes KPK di Saman, ada satu kes lain, pengeluaran KPK adalah purata 8 tan satu ekar. 8 tan satu ekar. Ini ada dalam rekod mahkamah. Jabatan Hutan keluarkan satu surat pada mahkamah. Alhamdulillah, setakat pengalaman saya, bila saya nak bangkitkan satu-satu isu, dokumen tu mesti ada depan saya. Kerajaan pun mungkin tak ada dokumen ini. Saya dapatkan daripada mahkamah dokumen ini. Pengarah hutan beritahu mahkamah 8 tan satu ekar, purata kawasan KPK. Bermakna patut lebih 40 juta, 60 juta. Saya bertanya pada kerajaan, sampai hari ini belum jawab. Mana duit 20 juta tu? Mana duit 40 juta tu? Mana duit 60 juta tu? Mana pergi 20,000 kawasan tu? Lepas tu Soundson, beri pada Soundson. Pertanyaan saya, walaupun ada satu adun menjawab dalam dewan, tapi yang saya tulis dalam pertanyaan saya sampai hari ini tak dijawab. Kenapa tidak dilantik penilai kepada kawasan yang diserahkan pada Soundson? 2,000 ekar, 2,000 ekar satu tahun untuk 10 tahun. Kenapa tidak mengambil bayaran berdasarkan tan pengeluaran yang sebenar? Bukan keluasan hutan ekar dia tu. Tak ada jawapan. Isu beri ladang, tanah ladang berangkat kepada satu syarikat 5,000 ekar. Ini Datuk MB dalam penggulungan belanjawan tahun 2014 dalam Dun Kelantan. Tak ada Yang Berhormat, Adun Saloh jangan bimbang, kita tak ada lulus. Bulan 4 2015 keluar surat kelulusan tersebut pada syarikat berkenaan. Dengan harga tahun 2013 RM3,000
1 ekar untuk 5,000 ekar. Termasuk cukai tanah, ukur dan lain-lain. Dapat bersih RM1,700 1 ekar. Terlalu kecil, terlalu murah. Saya tanyakan, sampai hari ini tak ada jawapan. Jadi, mana-mana kerajaan, dia mesti ada jawapan. Tak boleh dia kata, bongkar rahsia. Ini bukan bongkar rahsia. Kalau macam tu, oh beratlah kita. Ngaji tak boleh tanya lawan MDB, haram lah. Tak boleh tanya habis lah. Ini Yapim ni pula. Gaji sampai 70,000 sebulan. Menteri pergi ke luar negara ke Amerika 400,000 lebih. Guna duit Yayasan Pembangunan Ekonomi Islam dan guna duit Yayasan Anak Yatim dan Miskin. 400,000 lebih. Saya baca kenyataan menteri berkenaan. Dia jawab balik. Tapi dia tak jawab soalan pokok. Dia kata mengelirukan. Lebih kurang orang kita juga. Orang kita mengeliru, dia pun mengeliru. Kalau keliru, kau yang molek kat orang Kelantan, bukan bodoh orang Kelantan. Hussein, juga. Bodoh-bodoh dia, bukan lemah rakyat molek, dia Kalau mu tak rakyat, tak boleh jelas, memang keliru sungguh lah. Jadi keliru tu kerana tanya kau, kerana tak jawab. Lagu mana? Nak main cara kapur sikit lah. Keliru tadi kerana orang tanya kau, kerana tak jawab. Dalam agama kita boleh tanya. Boleh tanya dalam agama kita. Kerana dalam falsafah, pertanyaan adalah jambatan kepada keyakinan. Kalau kita tak yakin satu-satu benda, kita tanya, bila orang itu jawab kemah molek, yakin. Itu falsafah Islam. Kalau orang tanya, apa kita malah jawab? Tak boleh tanya, haram. Pasal ni, rahsia. Ni, pokok kita duk ambil balok ni. Tak boleh lah gitu. Amba, orang panggil balarah lebih tu suruh pahal je. Bukan nak kata lah gitu. Tapi kalau berlaku sungguh kak, betul lah kita kena tegur lah. Baik. Amba tidak fitnah sama sekali. Ya. Macam Elaun Yi. Elaun Yi ni amba tak ada masalah mula-mula. Lama dah Elaun Yi ni, 2013. Cikgu Yi lama dah mari rumah amba. Tapi amba kata sabarlah. Lepas tu koperasi mari, buat mai ketah. Dia royak, dia kata, YB, terima kasihlah YB boleh jumpa hamba. Hamba pergi pejabat sekian-sekian. Pejabat sekian-sekian. Hamba tak saya royak. Pasal dasar hamba, kalau adik kakak tengok surat hamba tidak main body. Walaupun hamba kena behar body. Tanya sekarang, behar body. Geduk. Habisnya behar. Tak fitnah pula tu. Jihad fi sabilillah. Kerana behar Hussein. Behar Hussein boleh pahala. Betul gaji haram. Mana ada lagu tu. Amba tak main body kerana hadis Nabi SAW. Mu jangan buka aib orang. Kalau mu buka aib orang, Allah akan buka 100 aibmu. Tapi betul kerja, wajib. Tok Guru pergi ingat benar dulu. Amba ingat lagi. Tok Guru kata, hamba lah yang mula-mula akan kena soal dulu. Esok, akhirat esok. Ingat tak Tok Guru kata? Tok Guru kata, hamba lah akan mula-mula kena soal. Lepas tu, timbalan hamba. Esko hamba. Maksud hamba esko dia. Hamba tidak nak menunjuk. Tapi salah satu benda yang hamba mesra dengan Tok Guru ni kerana hamba boleh tegur dia, dia boleh tegur hamba. Demo dia ingat hamba baik dengan Tok Guru, baik lagu tu. Tak. Kita dua orang ni siapa berteriak dalam bilik, tegur menegur satu sama lain. Pasal hamba royak ke Tok Guru. Tok Guru, muka kita janji dah. Hamba tidak alim, hamba tidak pandai. Tapi muka Tok Guru royak, apa berlaku kesilapan, tegur. Kalau tidak, entah dulu kena. Daripada anak kena, baik anak hamba tak kena. Cara tegur, bila Tok Guru boleh terima. Tak gajian dia sepak hamba. Tak gajian dia pulah telinga hamba. Terima. Bahkan kadang-kadang bila kita tegur, Tok Guru semaya. Semaya gapa betul tahu, semaya hajat ke semaya gapa. Tak lekih balok ni, minta maaf lah.
pasal terlalu banyak orang tuduh hamba. Apa tak betul masa dalam kajian dulu? Cuba dah nak betul. Tok Guru, dia tuluh ikhlas. Bila mari orang tekan suruh pergi ke syarikat tu syarikat ni, dia pun nak panggil buat mesyuarat. Hamba kata, Tok Guru, mulakan kita janji dah nak tenda. Jadi petang ni hamba minta maaf Tok Guru, hamba tak boleh masuk mesyuarat. Apa? Kalau masuk mesyuarat, nama hamba ada situ. Pas esok orang kata, Ustaz ada mula awak tak tegur. Berlaku sungguh lala ni. Tok Guru kata entah kena masuk. Tu backing. Tok Guru ada buah backing dia juga. Entah kena masuk. Entah rakyat ke mesyuarat, jangan buat lagu ni, kita berhenti benda lagu ni. Masuk mesyuarat pula. Berhenti semata, 5 bulan. Lepas tu berlaku pula. Baik. Balik kepada hak KJL tadi. Jadi yang nak peringat pada pihak KJL, sayang hamba juga. Hamba tidak akan main body. Dia mau bahas body hamba setara mana pun, hamba tidak akan main body. Pasal kalau main body tu masa KJL jatuh. Tapi kalau betul dasar, KJL betul molek, naiklah undi KJL. Naik undi KJL, dia mau boleh jadi exco pula. Hamba masa tu bersara dah lah. Tak. Moga dewan ulama pun nak suruh berehat dah. Jadi apa nama ni, setakat hamba bangkit, kajian tidak jawab dengan sempurna lagi. Masa hamba di parlimen dulu, adik kakak tengok rekod hamba. Bukan hari ni hamba nanya orang. Adik kakak tengok rekod hamba di parlimen. Gak apa benda hamba tak tanya kajian. Masalah mas masa tu, lah ni mas nak mampu kerah dah. Kalau masa tu kajian pakai otak kita, fikiran kita, boleh jadi selamat mas. Kajian lepas pada pengswastaan kepada Tajuddin Ramli, mas nak bankrupt. Kajian beli RM8 satu saham. Padahal harga pasaran gendoh masa tu tak berapa riyal, RM2 lebih. Hamba berucap dalam parlimen. Siapa? Menteri Kewangan masa tu, Tun Daim Zainuddin. Tulis surat pada hamba, kalau ada benda hak tak faham lagi, hak nak tanya lagi, hak nak bangkit lagi, mari opeh dia, Menteri Kementerian Kewangan masa tu. Hamba pergi, hamba siap surat. Hamba rekod lagi surat tu. Tun, hamba mari sini bukan kerana nak betih Tun, tak. Padahal pada hari itulah kajian Kelantan boleh nera 7 juta. Duit untuk air Kelantan, Senin Berhad. Tun Daim tunjuk pada hamba, ni cek, saya baru sign. Kerana kita menghormati kajian Kelantan, saya telah luluskan. Nera 7 juta. Hamba kata, Tun, tu urusan Tun dengan kajian Kelantan. Saya mari ni urusan mas. Saya tak siapa dua perkara ni. Dan ni surat saya, kalau Tun tak ada masa nak kecek dengan saya. Tapi Alhamdulillah, lebih kurang 40 minit dia buang dengan saya. Kalau setara Tun UMNO tu pun boleh terima teguran dan pandangan, apa tak boleh kajian Kelantan panggil hamba? Kalau tak ada kereta, hamba kayu jalan kaki hamba pergi ngai sikit bawa batu jangan rumah hamba. Dan bapa tak ada seorang habuk wakil kajian Kelantan siapa rumah hamba siapa gini. 2 tahun lebih tak ada seorang habuk siapa apa. Jadi hak kita bangkitkan ni adalah fakta. Dan dalam senarai hamba banyak lagi, tapi hamba dia fikir, kalau aku tanya banyak dah orang kata nak bunuh dah ni. Ada lagi. 10 lagi ada dengan hamba. Lebih lagi boleh jadi. Hamba sebut soal malam ni. Bukan kerana nak marah dak. Sebut kerana tak setuju dengan perbuatan ni. Yakin T di lodging. Tanah Yakin T ni kita yang usahakan supaya ambil balik daripada syarikat dulu. Lala ni saya difahamkan telah diluluh kepada satu syarikat hak lain oleh lembaga Yakin. Saya tak nak cerita apa yang berlaku dalam mesyuarat jawatan kuasa pelaburan Yakin. Saya tak cerita. Walaupun saya tahu butir-butir dia, Alhamdulillah saya tahu. Tapi saya nak beritahu pada orang berkenaan. Apa buat lagu tu? Hak saya bangkit dalam DUN Kelantan baru ni. Belum ada tu gagal Hussein Nakuk. Soal luar. Dalam DUN tak semari. Ambo masa tu kena saya pindah mahkamah. 3 hari.
Sebab dia nak mahkamah, boleh nak duduk dalam ledeng panggil mari. Tapi, ambo kena beri kenyataan kepada berpuluh-puluh dokumen perjanji communication di antara KJI dengan syarikat Korea Daehan Guru. Jadi ambo kena ingat balik. Kena tengok balik dokumen tu. Takut hakim tanya lagu ni, aku jawab lagu lain. Oh, bahaya Husain aku tak mari dalam tu. Mari. Seorang adun tu kata, yang Muhammad sudah tanya banyak lah. Masa sidang habis ni. Pukul 3:30 nak habis dah. Jadi, tapi yang dia tanya, masalah tabung untuk kenali. Buka satu tanda, kawasan Ladang. Ada syarikat masuk nombor 1, syarikat masuk nombor 2, syarikat masuk nombor 3. Dekat nak mesyuarat mari, hak nombor 3 jadi nombor 1. Bila dia nak luluh nak syarikat pada hak nombor 3 jadi nombor 1, nak waktu bit surat, syarikat nombor 1 dengan nombor 2 ugut nak report SPRM. Sebab pada ni setahun lebih, tak boleh waktu bit surat tu. Berarti situlah, tak ada kakak, tak ada nak tanya banyak. Terima kasih Berhormat Datuk. Sebelum kita buka kepada floor, ada kereta MERS plate nombor WMH 7577 minta alih sebab mengganggu lalu lintas. Yang Berhormat Datuk, majlis kita pada malam ini diikuti juga oleh rakan-rakan kita luar daripada Kelantan. Jadi rakan-rakan kita luar daripada Kelantan ni dia tidak berapa faham. Datuk kecek dalam bahasa baku. Minta kecek dalam bahasa campur-campur dengan bahasa standard. Sebab kita ada 1642 yang mengikuti siaran secara live melalui internet. Tidak adil rasanya kalau hamba tidak buka kepada adik kakak yang ada pada malam ini untuk bertanya direct dengan Yang Berhormat Datuk berkenaan dengan apa yang terbuku di hati kita. Dan kita minta supaya soalan-soalan ini boleh dikemuka dengan penuh tertib dan insya-Allah kita hak dalam ni pejuang belaka. Manakala pejuang Islam dia tidak akan emosi dan dia akan tanya dengan penuh tertib untuk mendapat penjelasan daripada pihak Yang Berhormat Datuk Haji Husam. Jadi saya persilakan penyoal pertama sebut nama mari daripada mana. Silakan. Okey, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berhormat Kekanda Pengurusi dan juga Yang berhormat Adun Salo, Datuk Usam dan juga Yang berhormat yang hadir pada malam ini, ada daripada Tendung dan juga ahli Parlimen Kubah Krian. Sebelum saya tanya soalan, saya nak bayaknya inilah YB yang pernah menjadi alipah macam sepanah ni mungkin tak aja jadi dok lah jadi alipah. Jadi amba rasa bangga hari ni sebab dalam 38 orang wakil rakyat yang kita pilih pada PRU ke-13 baru ni masih ada lagi hak nak kepada kebenaran. Jadi amba ucap terima kasih banyak. Sebelum tanya soalan ni, terima kasih banyaklah kerana nak meletakkan kebenaran tu pada kerajaan yang ada pada hari ini. Jadi alhamdulillah. Ada lagi dia tak ada nak mari. Tak apa YB, tapi ada tak banyak ni pun tak apa dah. Silakan soalan. Jadi soalan yang pertama, kalau diikutkan pada soalan banyak nak tanya, tapi dengan jawapan yang diberikan oleh Yang Berhormat Datuk Husam sendiri tadi, amba rasa kalau amba jadi pencacai pun yang disebutkan oleh Datuk Husam tadi, amba rasa jelas dah. Jadi soalan yang pertama ada, jangan bimbang, soalan ada. Soalan ada. Soalan lalu. Hak pencacai tu jelas dah. Bagi jauh ni tanda merah. Okey. Amba nak kenal diri dulu, takut ada pencacai sini nak amba malam ni. Amba adalah FB Tuan Lu. Jadi kalau hak kecek banyak mulut huduh tu amba kadang-kadang lah. Dan insya-Allah. Soalan yang pertama, amba nak sebut berkenaan dengan pentadbiran kerajaan negeri dan amba nak tanya pandangan saja. Soalan pun boleh diguna pakai pandangan. Pengurusi amba nak Ibu Mak Pengurusi amba nak tanya, boleh tanya ke tak?
Yang berhormat sedikit. Soalan, Boleh? soalan Datuk Ustaz. Tak boleh, yang berhormat tak boleh? Kita tapih. Tapi, okey, insyaAllah. Soalan yang pertama, berkenaan dengan belanjawan Kerajaan Negeri Kelantan untuk 2016 yang diluluskan dalam sidang Dewan Undangan Negeri yang terakhir baru ni. Amo tak ingat penggal ke berapa, tapi hujungnya mesti dia sebut ke-13. Jadi, menurut maklumat yang amo dapat, belanjawan Kerajaan Negeri sebanyak 623 juta. Dan defisit sahaja. Maknanya PIT tak cukup. Bahasa paling mudah, defisitnya PIT tak cukup, lebih kurang 60 juta. Maka kalau kita tengok dari segi ekonominya, kita buat belanjawan ni nak cari 10% daripada jumlah hak kita nak belanja ni, maknanya satu benda yang sakit. Sebab menurut jawapan yang diberikan, kalau salah minta YB betul lah, diberikan oleh yang amat berhormat Menteri Besar selaku Esko Perancang Ekonomi dan Keuangan Negeri, kadar pertumbuhan kerajaan negeri dijangka untuk 2016 hanya 4% sahaja. Jadi saya nak tanya malam ni lah, yang berhormat Datuk Usam selaku bekas Esko Keuangan Ekonomi, Perancang Ekonomi dan Kebajikan Negeri Kelantan. Saya nak tanya, adakah belanjawan ni satu belanjawan yang boleh dikatakan kalau bahasa kapur ke, belanjawan yang padan dengan baju yang kita pakai. Ya. Dengan maksud, patutkah dibentangkan belanjawan ni dengan kenaikan elan wakil rakyat sebanyak lebih kurang 46%. Jadi patutkah dengan bebanan hutan yang ditanggung Datuk Pahal oleh pihak pengurusan? Datuk Pahal. Yang bebanan hutang yang ditanggung oleh pihak pengurusan YIK 14 juta. Jadi relevan ke tak? Belanjawan banyak ni. Okey, soalan lain. Minta dua lagi. Kita kumpul 3, lepas tu kita minta Yang Berhormat Datuk jawab. Soalan yang kedua, daripada floor. Silakan kalau ada. Ada? Okey, sila. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wan Musa bin Wan Ahmad. Saya sebenarnya tak jangka benda ni jadi macam ni. Sebab saya undi PAS sebelum ni, saya nak tengok selesai masalah rakyat Kelantan dan negeri saya. Saya tak terfikir saya nak jumpa dengan masalah seperti inilah. Dan yang saya tahu, YB Datuk Usam cukup rapat dengan Tok Guru. Dan saya pernah tanya YB Datuk Usam sendiri secara berdepan hal ni, tapi YB tak jawab secara menyeluruh lah. Cuma saya nak tahu malam ni, yang YB rapat dengan Tok Guru sampai Tok Guru sakit, duk sebut nama Usam, mana Usam, YB terpaksa patah balik jumpa Tok Guru. Lepas tu sama-sama geng, sama-sama jemaah, macam nak berbalah sampai nak mengugut. Apa sebenarnya? Kenapa jadi macam ni? Saya minta YB dapat share lah, if this will not incriminate you. Itu saja. Terima kasih. Soal lagi sebelumnya Berhormat Datuk jawab. Okey, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Bahari Cik Mustafa. Saya pengundi PAS. Sudah 3 kali saya mengundi. Tak pernah nak mengundi parti lain. Tetapi PRU akan datang ni saya tak pasti lagi lah. Kalau begini gaya. Saya banyak soalan, tapi saya nak fokus pada satu soalan berkaitan dengan video YB berkenaan masa di Kedai Mulong tu, berkenaan dengan tuduhan Presiden PAS, cerita MB Selangor. Minta maaf kalau luar sikit pada Kelantan. Saya lihat cerita ni konsisten dari berbagai pihak, sama ada daripada PAS, daripada PAN, minta maaf kalau ada yang allergic, daripada PKR, konsisten kronologinya
yang mengesahkan seseorang itu kita gelarkan sebagai pengkhianat lah. Sehinggalah YB Husam dalam ucapan di Kedai Mulung itu mengesahkan dengan cerita-cerita yang sama. Jadi tetapi ada satu pemuskilan pada saya, ialah tidak ada bukti yang jelas. Mungkin saya terlepas pandang atau saya tak tertengok dalam video atau apa. Bukti yang mengatakan bahawa Presiden kita ni, Presiden Tunku Haji Hadi ni telah mengarahkan sekian-sekian sehingga saya rasa cerita ni semua orang tahulah, mengarahkan adun apa semua tu, sehingga 2 orang PKR, 2 orang PKR terpaksa, 2 orang adun PAS terpaksa membuat sokongan kepada PKR. Jadi pada malam ini kalau boleh saya nak YB jelaskan ataupun beri bukti betul atau tidak pada waktu itu, pada krisis tersebut, Tuan Guru Presiden telah mengarahkan ataupun mengesahkan, membuktikan bahawa kes tersebut PAS adalah merupakan pemain utama, atau saya tak sanggup nak guna istilah pengkhianat kepada Pakatan Rakyat pada waktu itu. Okay. Jadi kalau betul atau kalau tak ada bukti, sebab saya ada terbaca yang YB Husam kata dia hanya berserah dan bersaksi kepada Allah Ta'ala. Jadi kalau itulah saksinya, saya nak YB mungkin boleh bersumpah dengan nama Allah pada malam ini, kan? Apa salahnya? Sebab setakat ini tidak ada saksi, tidak ada video yang mengesahkan bahawa Tuan Guru Presiden telah bersetuju pada waktu itu. Sehingga ada kata kerajaan PAS UMNO telah wujud selama seminggu di Selangor. Okey. Minta maaf bahasa saya. Okey, terima kasih kepada semua sahabat-sahabat yang mengemukakan soalan untuk mendapat pencerahan daripada Yang Berhormat Datuk. Jadi saya persilakan ketiga-tiga soalan yang dikemukakan oleh sahabat-sahabat kita tadi. Persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tiap-tiap sesuatu yang diucapkan oleh Bani Adam, oleh hamba Allah, akan dicatat oleh Raqib dan Atid. Sadaqallahul azim. Ucapan saya juga akan dicatat oleh Raqib dan Atid. Saya jawab soalan saudara yang ketiga dulu, ya. Kita masuk dalam satu tajuk yang baru. Tadi tentang Kerajaan Kelantan, kenapa saya menegur. Sekarang kita masuk pada tajuk Parti PAS, kenapa saya menegur. Supaya saudara boleh faham asasnya. Saudara pun tahu, semasa muktamar berlangsung, banyaknya fitnah dilemparkan pada saya dan lain-lain rakan-rakan. Tetapi saya masa itu tak jawab. Ya, saya berdiam diri. Saya biarkan proses itu berlalu. Kalau aku tak menang pun tak ada masalah. Tetapi sejak daripada dulu, saya dengan Tok Guru kebetulan konsisten. Ialah masalah hubungan dengan UMNO. Kebetulan saya dan Tok Guru konsisten. Sehingga setengah orang dalam PAS kata Tok Guru kena diktate oleh Husam. Ya. Padahal mereka tidak tahu sayalah sebagai murid yang telah terbentuk oleh fikrah Tok Guru. Setiap kali pilihan raya umum, ada rombongan datang jumpa Tok Guru di rumah dia Pulau Melaka. Mufti, pensyarah, profesor, orang korporat Melayu, pujuk Tok Guru supaya berunding dan kerjasama dengan UMNO sebelum dan dekat dengan pilihan raya. Yang ke-12, yang ke-11, yang ke-10. Bila mari ofis, Tok Guru macam ceramah pada saya. UMNO ni pas bila kita tak boleh percaya saya. Jadi lekat dalam kepala saya. Bukan saya royak Tok Guru. Tok Guru dengan Hussein tu langit dengan bumi. Hussein hak bodoh nak royak Tok Guru mana nak pakai? Tok Guru masuk dalam kepala saya. Syekh, UMNO pas bila kita tak boleh percaya.
kes Akta 355. Kita boleh percaya kat mana? Luluh dah Akta 355. Jadi kita masuk dalam satu tajuk yang sensitif. Yang mungkin saya akan terkorban dengan tajuk ini. Tapi saya telah meredai semua apa yang akan berlaku. Kerana usaha dengan UMNO ni sejak kita menang pilihan raya 8 Mac 2008. Tak? Kan? Pilihan raya tahun 2008, 8 Mac. 2008. Kalau kita menang mula-mula dulu. Malam tu ada mesyuarat Lajnah Politik Pusat di Pejabat PAH. Atas sekali. UMNO Barisan Nasional degung habis putih negeri. Tiba-tiba kita nak pergi berunding dengan UMNO. Hancurnya harapan rakyat. Hancurnya nama baik gerakan Islam. Hancurnya kepercayaan pada kita. Hak nama Islam ni kita mula-mula sekali nak pergi. Masa tu DAP tak ada kata jahat lagi. PKR tak kata jahat lagi. Maka tak ada KCL lagi. Nak kata jahat lagu mana? Jadi 10 hari bulan 3 tahun 2008 mesyuarat berjalan. Khalid Samak pergi. Khalid Samak ni kalau pergi pun mereka tahu dah tidak nak baik dengan dia betul. Tak apalah nak pergi pun. Pergi nak jadi nyenda. Tak CV baik. Nama adik kakak kata Khalid Samak pun nak duduk kerja. Tak. Kita atas Khalid, mereka Khalid tahu dah. Tak si kat mana, tak apalah, pergilah Khalid. Kalau tak ada umum kan, boleh jadi berdakak dah. Boleh jadi. Moga orang tak jadi, kita nak kata lagu mana. Gigi, kusipah capur dengan UMNO, PKR dengan DAP sama banyak. Tak ada betul kerja. Berapa tak kira di rumah belum pada pergi sana ni? Tak kira ke di rumah dulu? Berapa ya dogel sangat? Minta maaf. Baby kecek Kelantan pula. Berapa ya koman sangat tu? Nak pergi tak kira dulu kursi berapa tu. Boleh juga kecek luar sikit-sikit dah. Baik. Pergi-pergi, mu tengok aku tengok kamu. Nak betul kerja? Tak boleh. Tapi rekod telah tercemar. 10 hari bulan 3, 2 hari selepas pilihan raya umum 2008, kali pertama kita mendapat mandat sebegitu hebat daripada pelbagai lapisan masyarakat. 2 hari kita telah mencuba sesuatu yang di luar daripada fikiran kita sebagai ahli PAS. Baik. Bila berlangsung terus adik kakak tengok dalam YouTube banyak kan. Ucapan YB Alwi, Kuk Lanas. Presiden kita jumpa dengan Pak Lah Badawi masa tu lagi. Jumpa dengan Pak Lah Badawi. Kalau saya nak sebut hak Alwi kata, apa presiden kata pada Allah Yarham Tok Guru, masa tu Tok Guru hidup lagi. Saya tak berani nak sebut. Adik kakak tengok sendiri. Nasaruddin Maisa, mbah tu derma tu nak bayar sewa apa semualah. Baik. Tingkat 25 baru masuk 15 minit, hamba SMS kepada Datuk Mustafa Ali. Hamba sebut nama ni kerana nak suruh ada saksi. Dia mungkin nafikan esok. Nasaruddin Maisa, hamba SMS. Berunding gapo pula dengan UMNO tu. Terkejut dia. Pasal baru 15 minit duduk nak mesyuarat, Hussein duduk di rumah kampung kota, boleh tahu ada perundingan di tingkat 25 Dabi Hotel Dabi Park Kuala Lumpur. Adik kakak tanya saya, lagu mana Datuk tahu? Budak kerja hotel tu dia tak saya tengok PAS dengan UMNO ni baik. Dia SMS saya. Adakah PAS dengan UMNO ni tak boleh baik? Nama adik kakak salah faham pula. Boleh baik, tapi baik dengan kena kecek, kena gendong tak boleh. Baik dengan ada dasar dia terbuka, boleh. Baik kerana fulus, tak boleh. Bukan saya kata ada fulus. Tapi, saya peringatkan. Daripada situ tak berhenti-henti sampai mesyuarat PAS Pusat masa isu MB Selangor. Jadi, siapa saksi hamba? Saksi hamba adalah semua ahli jawatan kuasa PAS Pusat.
Bersaksilah tiap-tiap orang. Daripada presiden, timbalan presiden Mak Sabu, tak percaya ke dia. Dia parti amanah. Yang tidak amanah, buah dia. Naik presiden, Ambo, Salahuddin. Datuk Tuan ke masa tu, tak ingat. Salahuddin pergi ke amanah. Ambo pah lagi. Boleh seorang. Boleh seorang, muka Ambo pah lagi. Ketua Muslimat kalah. Dia berani ke tak berani, Ambo tak tahu. Pas lagu mana ni? Pasal setengah saksi boleh jadi tak layak kerana dia sudah masuk parti lain. Tinggal saksi hok duduk dalam pah, ada hok berani, ada hok tak berani. Lagu mana nak buat? Ambo terpulang. Ulama carilah formula. Kalau kena kata kita bersumpah tertalak isteri pun, Ambo sanggup. Bapa ni Ambo marah ke presiden ke? Ambo saya pada parti Ambo, perjuangan Ambo lebih daripada saya pada presiden Ambo. Ambo budak pada presiden Ambo. Ambo masuk PAH berbaiah dengan presiden. Bila mahasiswa UM wakafkan Ambo, saya kena kerja sepenuh masa dengan parti. Ambo tak boleh kerja kerajaan. Yang menerima Ambo adalah Allah yang Rahmat Hasan Syukri dengan Ustaz Hadi. Bila Ustaz Hadi kena sakit di Istanbul, serta-merta kita beli tiket. Tak ada penuh kapal terbang, pergi ke Singapura. 3 orang lagi, duduk atas kapal terbang menengung. Allah, presiden kita, presiden kita. Sampai sekarang, masuk jumpa presiden, oleh kerana doktor kata tak boleh masuk lama, takut mengganggu. Masuk 3 minit, 4 minit. Nampak dia sihat, boleh kacak, Alhamdulillah. Syukurnya kita. Jadi kalau kita nak ukur kasih, adik kakak boleh pertikai. Tapi perjuangan kita nak mengatasi Malaysia. Asal perjuangan kita ni. Kita tak percaya ke UMNO. Kerana pemimpin kita juga kata, nak buat perubahan keislaman, mesti daripada iman dalam hati. Pegangan yang kukuh, fikrah yang kemah. Baru boleh buat reformasi keislaman. Nak tupel orang tak boleh. Kalau kira nak tupel, lama dah kita boleh naik atas punggung mutu UMNO ni kak. Yang gendong ke dia lah. Menikah kedok tak tahu. UMNO pitih banyak. Dia kecek, dia gendong atas punggung kata mutu dia. Jadi, sampai bila nak habis ni? Jadi Ambo hari tu, tubik isu penasihat UMNO pula. Penasihat Kerajaan Barisan Nasional. Adik kakak tengok video untuk berlaku adil pada Ambo. Berlaku adil pada presiden kita. Berlaku adil pada perjuangan kita. Adik kakak tengok. Presiden kita kata kerjasama politik. Bila reporter tanya dia balik, kerjasama politik. Tapi tidak masuk Barisan Nasional. Gapa dia benda ni? Acuk royak kan Ambo, gapa dia benda ni? Ambo tak faham. Sapala ni tak ada penjelasan. Pakai mati situ. Lepas tu gak Datuk Timbalan Presiden kata, kita selama-lama dengan UMNO. Selama-lama kita kecek kira lagu tu apa? Nak jadi penasihat dia lagu mana? Penasihat kerajaan. Mari pula hujah kerana Nabi Musa pergi jumpa dengan Firaun. Nak nasihat dia. Faham molek gak? Faham molek ayat tu. Izhab ila Firaun. Innahu tagha. Mu jangan pergi nupai makan rumah Firaun. Cari pitih mah dengan dia tak boleh. Mu kena kira ayat ke dia. Tu hasa. Boleh. Kalau mu pergi nak menupai dengan dia pitih mah dia. Lembek lotek selalu. Jadi. Nasihat atas 4 perkara. Perumahan. 1MDB. Duit Malaysia jatuh. Soal lagi? GST. Jumpa dengan Ibrahim Ali, 4 perkara juga. 1MDB. Sosma. Apa nama? Apa dia? TPPA. Soal lagi? Tak ingat dah.
Tak apalah, ambil 3 je lah. Baik, apa nama ni, dengan Ibrahim Ali 1 MDB. Apa dia 1 MDB? 1 MDB nak gasok Najib ke? 1 MDB nak kata Najib betul? Lagu mana? Kalau kira agak dengan Ibrahim Ali ni nak lawan 1 MDB lah. Mari dengan Najib nak nasihat 1 MDB pula. Nak nasihat lagu mana? Nasihat orang hamba dengar daripada pimpinan, minta maaf. Hamba bukan tak hormat pada Datuk Harudin. Hamba bukan tidak hormat pada Tok Guru Haji Hadi. Tok Guru Haji Hadi kena ingat, hamba berulang alik rumah dia. Masa universiti, budak-budak kita ni semua berulang alik. Mahasiswa-mahasiswa berulang alik. Duduk tidur rumah dia daripada muda. Gapa dia? Datuk Harudin kata, tak logik masuk dalam duit, dalam akaun peribadi. Ini betul-betul jadi jokaka. Orang awak lari pitih, negara 2 bilion lebih, kita jadi jokaka, tak masuk akal. Ya, tak care kat dia, bodoh masuk akaun. Main tak care gelanggu mana. Nombor akaun ni ada ni, main tak care punya. Kena minta maaf dengan rakyat Malaysia seluruhnya. Ambo sebagai ahli PAS nak minta maaf dengan rakyat Malaysia seluruhnya. Kalau pengkhianatan pada duit negara sebesar tu kita biarkan, la haula wala quwata illa billahil azim. Nak jadi kajian Malaysia lagu mana kita? Presiden PAS kata kena ada berapa saksi? 3, 2, 4 saksi. Duk fitnah hamba ada berapa saksi? Duk fitnah saya ni, berapa saksi ada? Apa yang masa kena kata saya tak ada saksi, saya ahli PAS. Kena atas Najib 4 saksi. Peguam negara kena pecat, so saksi. Pegawai SPRM kena tukar, 2 saksi. Kenyataan Gubernur Bank Negara 3 saksi. Laporan dalam surat khabar 4 saksi. 10 saksi pun boleh cari, bukan 3. Bukan 4. Berapa kita duduk alih Najib lagi? Sampai hari ni kita tak betul lagi. Jadi pada malam tu saya rasa terpanggil. Kalau aku seorang tak bangun PAS, bila-bila duk heret gebor lagu ni lah parti aku ni. Kalau dia heret gebor, rakyat kau tereh. Mari pilihan raya, saat ni rakyat dah. 3 kali ngundi mula PAS. Kok akan datang tak tahu lagi. Apa? Bapa tak tahu lagi akan datang. Jadi sebagai parti yang peka, benda lagi ni kita kena ambil kira. Jangan kita dah heret gebor ikut dia kok sikit. Parti ni bukan hak atas orang, bukan hak anas orang. Hak ramai-ramai dan hak perjuangan Islam, hak umat Islam, hak kebenaran, hak daripada Allah, Rasul dan semua pejuang-pejuang Islam. Tak boleh kan entah seorang jadi presiden, tak nak heret ikut dia, tak boleh. Saya mungkin ahli tak penting. Tapi saya ada suara saya. Dan saya nak bersuara. Lepas tu Allah lah menentukan. Ya khabir, ya'lamu sirrakum wa jaharakum wa ya'lamu ma taksibun. Tuhan akan tahu segala yang zahir, segala yang tersembunyi, segala yang dizahirkan. Ya khabir, kalau ada pengkhianatan pada parti ni, pada perjuangan ni, tolong dedahkan. Aku tak ada kuasa, aku setakat boleh wayak. Malam ni lagu ni je. Lepas tu, Tuan Lok tanya bajet. Amo tak minat belah mana lah bajet. Tanya soalan lain lah. Cuma ujung dia tu ada masalah allowance. Allowance ni amo kena berlaku adil lah pada adun. Jangan kata YB Zaki gelo nak naik gaji. Tidak. Dia bukan kata ambo menolak kenaikan gaji. Tidak. Ambo kata bayarlah dulu tunggak kredit tu dulu. Sudahlah rumah banjir sikit. Bayarlah tunggak ke caruman kifalah. Lepas tu nak naik-naik lah. Ambo pun nak naik gaji. Lepas tu kalau adik kakak dah mau menentai buat pun naik juga. Sedap lah dia mungkin naik dah menentai lah.
Kalau perlu potong gaji ambo, tak ada masalah. Bukan kata ambo kaya, bukan kata ambo tak sikap pitih tu. Tapi maruah ambo lebih mahal pada pitih tu. Kalau kaji rasa ambo kena potong gaji, silakan potong. Bawa dalam dewan, potong gaji ambo, tak ada masalah. Jangan nak main belik dalam ni, ambo nak terai dalam ni. Tapi malu tak malu ke kita, rakyat di tengah jelek susah. Kita naik gaji kita dulu. Kita ayah 10 orang anak. 3 hari dah tak makan nasi. Orang mari nasi 10 juk, kita ayah makan dulu. Biar pehel kat masalah. Ayah makan dulu, tak malu ayah. 3 orang anak ni makan dulu. Tapi Tok Wakil sebenarnya dia bukan salah lagu tu. Ambo nak terai, dia melalui satu select committee, satu jawatan kuasa khas adun-adun. Dalam tu ada 3 esko. Ni waktu ambo malah dia mau tekan. Ambo buat selapis dia mau tekan lagi. Bila tekan ambo kena buka lapis lagi. Dalam select committee ni setujulah naik gaji adun. Tapi bila tu tak tahu tak apa, tidak menetapkan tarikh. Tetapi esko MB select committee kata tak payah naik. Betul ke tak ambo kata ni ambo nak tanya kajian amalan ni? Ambo nak tanya kajian amalan ni. Betul. Naik. Tetapi buat ke bila awak mari dalam esko yang naik juga dia. Padahal esko ni dia adun dah. Nak jadi esko kena jadi adun dulu. Watawasau bis sabr. Inilah di antara maksud ayat. Mungkin kena pesan dengan kesabaran. Sabar nak naik gaji, sabar sebentar. Bukan tak boleh. Sabar sebentar. Bulan 3, naiklah. Naiklah ni. Hacu perasaan rakyat. Pak kita nak ngundi di Kuala Kerai. Pak kita nak kata kita parti lebih baik daripada UMNO. Pak kita kata wakil rakyat kita ni, dia kita wakil rakyat ni berkorban kepada rakyat. Ada pula dalam harakah Dili dia kata, tak akan nak suruh wakil rakyat ni sesak. Oh, setara mana sesaknya Tok Wakil? Gratis teksi ni ke? Oh, sementara. Mula masa Tok Wakil tak ada mula. Boleh ke? Hak ni ambo minta maaf lah pada saing-saing Tok Wakil. Ambo pun bukan kerana tak siri gaji anak beranak ambo naik. Tetapi ambo nak suruh ada tertib. Kerana kita dalam muktamar ucapan dasar Presiden Sokmo ya. Ada awaliyat dia, keutamaan dia. Kita mengatur cara Islam ni, hak wajib dulu. Hak lain, hak sunat ke dia sikit. Baik. Soalan nombor 2 tadi. Buat apa jadi gini tak? Buat apa jadi gini nak tanya ambo. Tanya ramai-ramai dah buat apa. Buat apa jadi gini. Ambo pun lama dah tanya soalan ni pada diri ambo. Buat apa jadi gini. Ambo tak tu jawapan. Ambo nak bangun ni berapa kali mikir. Duduk atas tikar semaya berapa kali nengung. Aku ni apa jadi gini. Ambo tak ada jawatan, ambo tak kisah. Ambo tidak kisah, tak ada jawatan. Strategi lah. Tapi kerajaan ni mungkin kena jaga. Ambo dipecat daripada semua anak syarikat ambo. Masa tu ada 7 syarikat anak syarikat. Alhamdulillah masa tu semua untung. Dipecat dalam surat khabar 21 bulan 8 2013. Ambo ingat lagi dalam otak ambo. 21 bulan 8 2013. Kenyataan dalam surat khabar pecat semua kecuali 2. Tak ada siapa berunding ambo. Tak ada siapa tanya ambo. Masa kita dulu Datuk Umar. Ingat Datuk Umar Allah yarham. Ambo nak suruh adik-adik ambo dalam esko tu ingat balik. Masa kita 2 kursi, lepas tinggal Datuk Umar kena bawa dalam istana. Pucak kesi habis. Hamba nak beranak masa tu cuti nak pergi ke Langkawi. Siapa di atas Bukit Baling tu, orang kata Haji Umar nyeret orang masuk istana. Hamba honggar balik pula pergi cari Haji Umar. Cari-cari dia pergi Kuala Lumpur dah. Tapi anak dia kontak hamba. Alhamdulillah. Dia kata ayah selamat, jangan bimbang. Lepas ni kita jumpa. Hamba jumpa dengan dia.
Lepas tu ambo ayak Tok Guru. Tok Guru kata carilah hok kanan-kanan pergi ke dia. Moga dia tidak sekodah. Kita bui ladang Sungai Terah pengerusi minta Haji Ramli Abu Bakar letak jawatan pengerusi ladang Sungai Terah. Tu cara agama kita, cara parti kita. Masa dulu Tok Guru Haji Hashim Allahyarham, dia mula-mula islah satu masa dulu. Tapi Tok Guru tak gaji kata pengkhianat Tok Guru Haji Hasim. Tok Guru Haji Hasim, Tok Guru Nek Aziz, Tok kepada Baihaqi. Dia boleh jadi saksi. Kalau nak main saksi lah. Oh. Ahli Amon nak saksi. Baik, tak apalah. Baik. Tok Guru Nek Aziz, pergi semua. Sebulan sekali siapa? Sebulan sekali tu, 2 bulan sekali siapa? Pergi semayang asar. Tok Guru Haji Hasim suruh dia jadi Tok Imam, dia tak pasti. Tok Guru lah jadi Tok Imam. Hamba baik dengan Tok Guru Haji Hasim, dia panggil hamba Husamuddin. Husamuddin. Padahal hamba tak ada din belakang tu, dia boboh. Tak apalah. Hamba tanya dia, Tok Guru, mula ke Tok Guru islah ke? Lagu mana yang baik mula untuk Nek Aziz? Tak baik macam mana? Kejap-kejap dia datang, kejap-kejap dia ziarah ana. Lama-lamanya dia baik. Ziarah tu mustahab. Lama-lama dia jadi baik. Jadi habislah rasa 3 soalan. Moga soalan banyak lagi ni takut tak ada soalan lain. Terima kasih. Boleh out lagi ke? InsyaAllah saya buka lagi kepada adik kakak hamba hak hadir pada malam ini untuk menanya soalan. Silakan. Muslimat pun boleh. Kita ada sebelah kiri kanan mikrofon. Silakan. Kalau hodok belakang tak ada mic pun, kalau boleh tanya molek, insyaAllah kita dengar. Silakan. Lawan ya. Okey, silakan belakang. Belakang sekali pintu. Dengar. Dengar suara tak apa. Nak mari depan juga. Silakan. Silakan. Allah, Mat. Perkenal diri daripada mana? Reka ke soalan Syekh. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Haji Muhammad bin Haji Said, bekas ketua cawangan Bukit Yun dan UPU Bukit Yun. Bekas. Sebab tak percaya dah lah ni. Okey Haji, soalan Haji. Soalan saya 3. Nombor 1, bapa datuk baru dedah lah ni. Kalau datuk dedah ni, benda ni 2 tahun lepas ke, ataupun selepas apa yang berlaku di Johor. Sebab di Johor tu perkataan baru ada tubik dah. Sebab saya ada di Johor masa tu, saya kira-kira dekat 20 perkataan baru. Jadi saya ingat kalau datuk dedah selalu, mungkin apa yang berlaku lah ni tidak akan berlaku. Mungkinlah pada pandangan hamba. Yang kedua, soalan hamba, ada beberapa orang cerdik pandai lah. Kita duk bicara dalam WhatsApp, group apa semua, mempersoalkan bapa ditukarkan Tan Sri Khalid. Sebabnya daripada datuk cerita dalam YouTube apa saya tengok tu, PAH yang minta Tan Sri Khalid ditukarkan. Tapi sebab apa? Sebab ramai orang berpendapat Tan Sri Khalid ni orang yang jujur. Yang ketiga, soalan ngosek yang ketiga ni. Yang ketiga ni, siapa yang bertanggungjawab menyediakan senarai list untuk dapat pingat daripada Tuanku? Sebab bagi hamba, orang yang paling layak untuk dapat pingat adalah Raja Syamri yang telah bekerja, orang cacat lagi kerja bertahun-tahun untuk bangsa Banjir. Sekian, terima kasih. Okey, terima kasih. Lagi? Mungkin boleh betul. Mungkin dengan apa yang Datuk buat sehari dua ni, mungkin betul daripada dalam. Terpaksa lepak keluar. Jadi nak tanya isi hati Datuk. Sejauh mana Datuk rasa? Terima kasih Datuk atas peluang pada malam ni. Jadi bertanyakan satu soalan. Ahli PAS. Okey, soalan saya kena cakap luar
Okey, tadi Datuk ada sebut tak ada pun pimpinan yang datang untuk berjumpa, bertanya khabar dan sebagainya. Jadi kita nak tanyalah, tidakkah ada usaha Datuk untuk berjumpa terus kepada Menteri Besar Kelantan dan satu lagi terus berjumpa dengan Presiden PAS untuk membincangkan perkara-perkara ni lah. Dan yang keduanya ada orang tanya, ada orang suruh tanya, berapa Datuk tak. Tapi kalau kita tengok kapal, dia kapal besar macam hak tergelai dulu, nama kapal apa? Kapal Titanic. Titanic. Dia ada bot kecil. Ini tujuan keselamatan. Bot kecil tu kena ada. Walaupun kapal tu besar, habis-habis besar. Kalau kapal tu terbakar, kepecah ke, karai ke, penumpang dan awak-awak boleh naik bot tadi. Kalau tak ada bot, pakai berenang dalam laut, berat lagi lah. Ikan yu, ikan paus mari. Jadi, ambo rasa bot kecil tu kena ada. Gapa dia bot kecil tu, ambo tak kerti lah nak royak sini. Tu kaedah semula jadi. Bot kecil tu kena ada. Salah-salah kapal besar karai, bot kecil boleh bawa penumpang untuk pergi ke selamat. Misalnya di Selangor. Selangor ni 15 dun, faham ni. Tahun 2008, bulan 7 ke. Tapi hangpa tahu, suih 15 kursi ni, kalau setelah tekan suih tu, dia terguling balik semula. Tinggal 3 kursi saja. Atau 4 kursi. Sebelah kursi, akan hilang. Kita tak sehilang lagi ke parti lain. Boleh ke UMNO MCA semula? Allah. Jilak gigi, jilak jari. Nak ke perjuangan Islam juga benar. Supaya rakyat bukan Islam ni boleh terus beri kepercayaan kepada parti yang berasaskan kepada Islam. Jadi ni contoh perahu kecil, kapal kecil tu, motor bot kecil tu kena ada. Tapi nak naik selalu ke motor bot tu, tunggu dulu ke, waktu tu ijtihad masing-masing lah. Ambo, ijtihad ambo, duduk atas kapal dulu. Muka kapal tak karai lagi. Lepas tu Dewan Ulama PAS Malaysia minta ambo turun daripada kapal ni. Tak boleh lah lagu tu. Demo siapa, kawan siapa. Demo walaupun ketua Dewan Ulama, sama tarah dengan saya. PAS ni bukan hak ketua Dewan Ulama, bukan hak Ustaz Musa. Saya tak ada hak untuk halau dia keluar, dia tak ada hak untuk halau saya keluar. Gapa dia salah saya? Buat mari nas Quran, hadis, ijma', qiyas. Gapa dia salah saya? Ini cara sepatutnya Dewan Ulama berfikir. Ni serupa ramai-ramai sepuluh orang samsen juga. Oh ni tak kena, tubik. Siapa dia awak? Mula-mula saya kena tanya dulu, siapa enta? Enta men, anak ketua Dewan Ulama. Anak yang dipertua PAS Kubang Krian. PAS Kubang Krian, alhamdulillah, PAS yang paling kuat di Malaysia ni. Tapi kita tunduk sama, kita tak kebur. Saya lah patut hamba orang lain. Pak, 3 dun, 1 parlimen. Alhamdulillah, masa saya bertanding, mula-mula bertanding parlimen dulu, lepas pada Tun Mahathir, ahli parlimen Melayu, saya tertinggi, majoriti. 17,000. Patut saya hamba dia. Dia tanding kalah lagi di Johor. Apa dia nak hamba? Kecuali boleh buat mari salah saya. Adakah dalam Islam, dalam PAS ni salah menegur? Dah ada. Kesimpulannya, bukan tegur salah. Apa yang balik kuat ditegur salah? Tak tegur betul ni pula. Seperti ayat. Ulama-ulama bukan kata, apa pakai negur? Tidak lagu tu. Jadi, saya nak rayak ke Datuk Mahfuz.
saya tidak akan keluar PAS. Lepas tu nak suruh keluar. Mana tangga dia? Tu, Ustaz Mahfuz, mana tangga? Saya nak turun ke jendela. Tangga dia ada hujah. Hujah, burhan. Tu tangga perjuangan Islam. Kalau ada hujah, bolehlah. Kalau main sedap hati lah gitu, oh fasa Datuk Usam ni menyerah PAS dan kerajaan Kelantan ni, dalam hati dia takut kepada bai'ah, tapi dia nak pergi dengan kawan-kawan dia dalam amanah. Enta jadi wali bila? Enta tahu dalam hati anda? Tuhan saja tahu dalam hati manusia. Nabi sendiri tak tahu dalam hati manusia. Takkah ketua Dewan Ulama tinggi pada Nabi lagi? Saya boleh kata, ni saya tahu dalam hati saya ni. Dalam hati saya dengan Allah SWT tahu. Dia kena tahu dalam hati saya, tidak tu tujuan saya. Saya bukan takut pada bai'ah. Saya bukan nak suruh dia pecat. Saya nak suruh parti saya betul. Apa nak pecat saya ni? Buatlah satu meja bulat. Kita ulama ke? Saat ni tanya, apa tak pergi? Nak pergi masa Akta 355, saya pergi. Pergi rumah Datuk Sa'adi. Apa kata tak pergi? Maaf lah Muslimat, bukan marah. Tak boleh lah biarkan Muslimat ni. Selalu balik. Saya pergi dengan Dr. Zul. Dr. Zulkifli. Saya pergi. Lepas pada 19 hari bulan. Kita mesyuarat DUN 17, 18, 19 Mac. 2000, ni lah 2015. Kan? Bulan 3 baru ni kan? Nah, ulayan tu. Bawa masuk dalam Biro Politik PKR. Garu kepala bawa dia. Sampailah berlaku apa yang telah berlaku. Jadi, saya berpegang pada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dah. Mujur saya kecik atas muka bumi ni. Kalau tidak dia akan tanya masyarakat tu. Kecik lambat 2 tahun pun kena tanya dah. Kalau kepada masyarakat so astagfirullahalazim. Nya pakat tanya bapak dia, bapak Ustaz untuk ayat, bapak Ustaz tak kecik. Sudah kerja saya. Lepas tu bapak tak tunggu. Esok pilihan raya baru nak take. Dia nak baki dah lah. Jadi bila ni kalau pilihan raya mari 2 tahun lagi, baik. Tak yang boleh lagi hamba skop buruk juga. UMNO buat dia buat convention ni penting. Kalau orang PAH amanah saya tak tahulah. Penting. UMNO buat convention 27 hari bulan dah, 23. 27-28. Gap dia tajuk tema dia Kelantan milik BN PRU 14. Tengok entah nak kena nasihat dia nak ambil dah Kelantan dia ke mana? Dia pakar ke nasihat entah tu? Baru ni UMNO senyap, dia senyap, dia walau bodoh. Kita tek pun tak jetak apa. Bahasa surat kita jadi saya kalau kira masa saya berdiri di tengah persimpangan masa. Kalau parti bijaksana diambillah nasihat saya. Tuan-tuan menjadi saksi, Husam bin Musa telah memberi nasihat. Sesuatu tindakan perlu dilakukan oleh PAS mengembalikan keyakinan masyarakat, perlu reform kerajaan negeri balik pada rel yang diletakkan oleh Tok Guni Aziz yang telah kita buktikan sebagai berkesan untuk kejayaan politik negeri Kelantan ini. Lepas tu kau boleh lagi? Cukup ada. Bapak tak apa steering. Saya uzur 7 bulan so ke steering. Boleh bawa body pun mujur. Nak kira pas steering pula. Baik. Takut dah lewat. Benda tu pergi ya. Adakah benda tu berjaya atau tidak? Itulah soalan saya dah. Okey. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Samsul Bahri bin Daud. Ingin bertanya, ulang yang buat saya lah, tentang lebuh raya rakyat. Jentik. Kemudian tak jadi.
apa yang terjadi kepada, pernah saya dengar Datuk kata tentang tuang law ni. Terima kasih. Okey. So lagi. Bah kita tak boleh pergi ke Putrajaya. Datuk lah ni menggunakan surat di Facebook sehingga ada yang gelar Datuk sebagai Wahabi Facebook. Dan hari ni insya-Allah alhamdulillah saya dah tadi dapat mesej daripada sahabat saya di Mesir, dia kata alhamdulillah di Mesir sekarang 70% pelajar Kelantan di Mesir menyokong Datuk. Soalan saya, sekiranya soalan-soalan Datuk di dalam Facebook tidak dijawab dan soalan hari ini di dalam dewan ini juga tidak dijawab, apakah mekanisme ataupun move forward Datuk supaya ini? Saya harap Datuk boleh terus bawa tour ini ataupun majlis seperti ini di seluruh negara insya-Allah. Terima kasih. Okey, terima kasih pada ketiga-tiga yang bertanyakan soalan. Kita minta Yang Berhormat Datuk. Silakan. Ada satu soalan melalui SMS, saya jawab yang SMS dululah. Dia kata Yang Berhormat tanding di Putrajaya dulu adalah keputusan Yang Berhormat sendiri. Apa kedudukan sebenar? Jadi saya nak put on record. Saya nak start mana dulu? Start dengan saya diberitahu supaya saya tak bertanding Don Salo 3 kali sebelum keputusan bertanding di Putrajaya. Kali yang pertama dalam bilik Tok Guru Ni Aziz oleh Setiausaha Perhubungan pas masa tu. Tok Guru ada, tapi Tok Guru baca fail, dia tak kecek sepatah habuk. Saya diberitahu Dewan Harian telah putuskan saya tak bertanding di Don Salo. Saya jarang bantah keputusan parti. Tapi dalam hal tu saya jangka ini adalah rangka politik pihak-pihak tertentu. Jadi saya kata depan Tok Guru, saya kata kalau tak tanding Don Salo, saya bakal tak tanding. Dia nak beri saya masa tu Parlimen Kebangkerian. Kali yang kedua, dekat pilihan raya, belum Putrajaya diputuskan juga, adik saya Hafiz tanding Don Salo, Enta tanding Parlimen. Analah saya Husam. Saya kata kalau dua beradik tanding, bagi adik saya tak payah tanding. Baik, Tok Guru Presiden panggil saya seorang sama seorang pergi ke Besut. Saya pergi. Tok Guru kata Enta. Mi mewakili mana ni Mi? Mewakili anak muda. Ya, silakan. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih. Saya nak tanya pada Datuk Ustaz. Di Don Salo. Kalau tak CV Don Salo, tak tanding pun tak ada masalah. Kerana itulah lekat saya di Don Salo. Kerana saya nak pakai jersey walaupun saya pemain simpanan. Tak apa nak habis nak main lagi. Apa ni nak main Sumatera sendiri? Baik. Semangatlah masa tu. Sepombok. Berjayalah dari segi strategi itu. Patut pingatlah saya Nah. Tak ada pingat CJ tak apa dah. Tak ada CJ jamu nasi si belauk tak apa dah. Alhamdulillah. Masa saya mari pitih Felda dulu dia tak ada gerai. Saya buka-buka file tak ada gerai. Ni pitih ni. Saya berunding dengan Felda. Dekat 100 juta dia bayar cash. Kalau dalam syarikat kena bagi komisen tu. Kereta ke sebutir. Naik nazar buruk tu bukan dia. Tak apalah, tak ingat nak macam mana. Lepas tu berunding dengan Felkra. Berunding Felkra 20,000 ekar ladang. Bulan kita bayar ke kajian negeri. Masuk esko yang terakhir bulan 3 2013. Iaitu mengesahkan pemakluman pelantikan D Hang Guru sebagai kontraktor. Dan memaklum pada LA minta kaji
draft perjanjian dengan Dewan Guru dan meluluskan kawasan konsensi lombong biji besi di Sungai Tuang. Oh, saudara tanya tadi. Stadium pun lagu tu. Bukan hak saya suruh. Saya tak minat stadium. Tuan-tuan tengok, saya ada pergi main bola, tengok bola. Berapa kali kejohanan bola, saya tak pergi. Tu aku berangkat ke, Tok Guru berangkat ke, saya tak pergi. Pasal saya pergi 10 minit, saya je negara. Saya tak minat bola, yang kecil lagi. Saya tak pergi. Upuh saya tak pergi. Pasal tengok sebentar, gol tak masuk je negara. Bapa buat stadium, Tok Guru suruh. Pasal Red Warrior masa tu, gelombang merah. Kalau tidak handle molek, mampu gerah. Tok Guru dia nampak benda tu. Panggil, share. Lagu mana stadium? Tok Guru, kalau nak buat stadium, kena buat atas tanah kerja. Buat beli, ditunjuk ni, cakap beli tanah. Sejuta lebih. Tanah saja buat beratus juta, pilih nak cari mana?